Assalamualaikum. Jadi seterusnya kita akan video kali ini untuk cikgu explain subtopik 7.2 iaitu sukatan serakan. Bagaimanakah menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Okey, jadi semasa di tingkatan 4, kamu semua telah belajar cara nak tentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai ni untuk data tak terkumpul. So, pada form 5 ni kita akan belajar mencari nilai-nilai tersebut tetapi untuk data terkumpul. Okey, tengok contoh 9. Pak Hamidi telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okey, so julat formula dia ialah titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Ini kelas terendah yang paling kecil sekali. Ini ialah kelas tertinggi yang paling besar sekali. So kita perlukan titik tengah. Untuk kelas tertinggi ni cara nak kira titik tengah ialah 900 tambah 999 iaitu had atas tambah had bawah bahagi dengan 2. Kita akan dapat 949.5. Tolak dengan titik tengah kelas terendah ni. 400 tambah 499 bahagi 2 kita dapat 449.5. Hasil tolak dia dapat 500. Okey. Itu selesai julat. Now julat antara kuartil. Formula julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Jadi untuk mencari nilai kuartil ini, okey, kuartil ketiga dan kuartil ke-1 ni, ingat balik bahawa kuartil pertama dia punya formula ialah 1/4 darab N. N kita kat sini ialah, tengok graf ogif yang paling tinggi ni. Okey, tarik kekerapan lenggokan dia 80. So, N kita 80. Kuartil pertama ialah 1/4 darab 80, kita dapat 20. Jadi, baca pada paksi Y 20 ni, tarik. Kat sini tengok graf ni. 20 ni tarik, bila beretus dengan graf ni, baca. Nilai dia ialah 614.5. Untuk Q3, dia ialah 3/4. 3/4 daripada N kita 80 ialah 60. So, pada graf, pada ogif, cari kekerapan lenggokan 60. Sini. Okay, tarik. Bila mengena graf ogif, kita turun ke bawah dan baca nilai dia. Dia ialah 809.5. Jadi, nilai Q3 ni tolak dengan nilai Q1 ni dapatlah jawapan julat antara kuartil kita 195 gram. Seterusnya, variance dan sisihan piawai. Dia ada formulanya tersendiri, rumusnya tersendiri. Okey, variance, rumus dia ialah sigma fx square bahagi dengan sigma f tolak dengan x bar. X bar ni ialah min. Min berkuasa 2. Manakala sisihan piawai, formula dia sama macam formula variance tapi dia bezanya dia ada square root. Okey, tengok ni simbol variance ada kuasa 2, manakala sisihan piawai tak ada kuasa 2. Sebab kita kuasa 2 dia kan. Sebab kita punca kuasa 2 kan. So simbol dia pun tak adalah kuasa 2 tu. Okey, jadi apa maksud fx ni? F ialah kekerapan, x ialah titik tengah dan x bar ialah min data itu. Min data ada formula dia. Formula min ialah sigma fx bahagi sigma f. Which is sigma ni ialah maksudnya jumlah. Okey. Tengok contoh 10. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan piawai. Okey. So, penyelesaian ni kita akan bina table. Yang mana kat table tu kita akan ada selang kelas. Kita akan ada kekerapan. Kekerapan tu yang ni lah. 8, 12, 15. Kita wakilkan dia dengan simbol F. F untuk frekuensi. Okey. Kita akan cari titik tengah. Untuk titik tengah tu simbol dia X. Kita akan cari hasil darab F dengan X. Maksudnya F dengan X ni kita darab. Maksudnya 8 darab 154.5 boh jawapan tang ni. 12 darab 164.5 boh tang ni. Itu maksud dia. Lepas tu kita akan cari juga nilai X square ni. Kalau tak cari pun tak apa cikgu rasa. Okey.
Tapi fx square kena cari. Maksud fx square ni kita guna kalkulator kita. 8 darab dengan 154.5 kuasa 2. Dan kita letak kat sini. Itu maksud fx square. So 8 darab dengan 154.5 kuasa 2 akan dapat nilai ni. 12 darab dengan 164.5 kuasa 2 kita akan letak kat sini. Okey. Kemudian selepas kita cari nilai-nilai tersebut, kita cari sigma jumlah F. So jumlah F ni sini total lah. Total semua dapat 95. And then sigma Fx ni total semua dapat 417.5. And then yang ni pun sigma Fs square kita akan dapat ni. Besar nombor ni. Banyak. Okey. Dah cari nilai-nilai tu. Now kita nak cari balik pada soalan iaitu variance. Okey. Variance simbol dia macam ni. Okey. Yang mana yang atas ni kita perlukan nilai sigma Fs square. Kita akan ambil kat sini nilai sigma Fs square. Okey. And then sigma F, kita akan ambil nilai sigma F ni 95. Tolak dengan min. Min mesti berkuasa 2. Okey, kita kena kira min. So kira min dulu. Sebelum masukkan dalam formula variance, kira min terlebih dahulu. So min formula dia sigma Fx bahagi sigma F. So sigma Fx kita ialah 17,417.5 ni. Bahagi dengan sigma F kita 95. Maka ni min kita. So nilai min yang kita masukkan kat sini, kita letak dia kuasa 2. Okay. Tapi textbook ni dia ambil nilai ni. Pun sama juga kan. Berkuasa 2. Pun sama juga. And then the rest is, kita akan tekan calculator. Tekan calculator kita dapatlah 229.1856. Okay, kalau jawapan minta betul kepada 2 tempat perpuluhan, kita bundarkan. Ini variance. Okay. Sisihan piawai, macam cikgu kata tadi, formula sisihan piawai sama macam variance, cuma dia punca kuasa 2. So, kalau soalan dah minta kamu cari variance, untuk cari sisihan piawai, kamu ambil je jawapan variance ni, 229.19, kamu punca kuasa 2 kan. And then kamu akan dapat jawapan kamu 15.14. Macam tu. Lagi cepatlah kita punya penyelesaian. Okey. So itu selesailah variance dan sisihan piawai. Seterusnya kita nak masuk sikit bagaimana untuk standard pembelajaran ni membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey, sebelum ni kita tengok bentuk taburan data guna poligon kekerapan atau histogram kan. Macam bentuk loceng, bentuk J, bentuk pencong kanan, pencong kiri. So selain menggunakan histogram dan poligon kekerapan, kita boleh juga guna plot kotak. Okey, macam mana nak tafsir bentuk plot kotak tu dengan bentuk taburan data? Caranya ialah, okey, kalau plot kotak kita bentuknya macam ni, ini namanya taburan simetri. Sungut dengan sungut ni jarak, sungut kiri dan sungut kanan jarak hampir sama. Okey, dan okey, tengok sini. Ni ialah nilai Q1, ini ialah Q2, kita punya median, dan ini ialah Q3. Jarak dia ni agak simetri nah. So, dia punya definisi kita tengok A ni. Garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Itu ialah ciri-ciri bagi taburan simetri. Untuk B1 ni, kita lihat bahawa kotak kita ni dia banyak ke kanan. So kita kata dia ialah taburan pencong ke kiri. Sebab jika bahagian kiri kotak lebih besar, ni sungut ni panjang belah kiri, maka taburan data ialah pencong ke kiri. Begitu juga sebaliknya kalau nombor 2 ni, jika bahagian kanan kotak lebih besar, sungut belah kanan ni lebih besar, maka taburan data ialah pencong ke kanan. Okey. Sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Ni. Sungut ni, kiri kanan ni dia mewakili ni skor di luar median. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama panjang, maksudnya kalau kotak ni dibahagi saiz sama panjang, maksudnya median duduk betul tengah-tengah, maka tetapi sungut kiri lebih panjang, katakanlah lebih panjang daripada sungut kanan, maka taburan
taburan akan jadi pencong ke kiri. Sebab sungut ni panjang, sungut belah kiri panjang, kita akan kata taburan tu taburan pencong ke kiri. Okey, tu selesai kita tafsir plot kotak. Macam mana kita nak bina plot kotak ni? Okey, cara nak bina plot kotak ni, cara nak bina dia ialah, okey, tengok contoh 11. Kita ada satu ogif yang mana dia punya kekerapan lenggokan n dia ialah 90 nah. N dia ialah 90. Bina satu plot kotak. Jadi tengok balik kat sini dia kata. Plot kotak ni ialah satu kaedah memaparkan kumpulan data berangka secara grafik melalui kuartil berdasarkan 5 nilai. Nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. So, untuk bina kotak ni kita perlukan 5 nilai ini. Okey, kita dapatkan dulu nilai minimum. Okey, nilai-nilai tu kita akan tengok dekat paksi X. Okey, so graf ni dia paling rendah sekali dekat sini, iaitu nilai X 80. So, nilai minimum 80. Nilai maksimum ialah ni kat sini, graf paling tinggi, iaitu 150. Okey, now nak dapatkan Q1. Q1 prosesnya macam sebelum ni lah. Proses ni macam biasa nak dapatkan Q1 tu. 1/4 darab dengan N kita 90, kita dapat 22.5. So, cari dekat paksi Y 22.5 ialah di sini. Okey, tarik, bagi sentuh graf and then turun. Kita akan dapat nilai 116. Okey, dapat 116 untuk Q1. Seterusnya Q2. Q2 1/2 darab 90, kita dapat 45. So, dekat paksi Y ni tarik 45 sampai kena graf, baca dapat 123. Teruskan dengan kedudukan Q3. Q3 ialah 3/4 daripada N, iaitu 67.5. So, dekat sini bagi kena graf, turun, baca nilai dia 128. Okey, kita dah dapat 5 nilai ni. Now kita nak buat plot kotak. Caranya ialah, okey, kamu punya skala ni biasalah mesti seragam. Okey, kalau you guna 2 cm, so sentiasa 2 cm, 2 cm, 2 cm. And then 80 ni bulatan pertama ialah nilai yang paling minimum. Belah kanan sekali mesti 150 nilai yang maksimum. Okey. Kemudian kotak ni, titik line ni ialah untuk Q1. Q1 kita 116. So, make sure titik kita ni, bila kita tarik pada garisan ni, nilai kat sini ialah 116. Q1. Okey, median. Median kita 123. So, ini garisan median. Median Q2 median. Yang mana nilai dia bila kita tarik ke bawah line ni, kita akan baca dia 1, 2, 3. Dan yang akhir sekali lah titik ni. Titik ni ialah Q3. Yang mana bila kita baca ni, dia ialah 1, 1, 2, 8. Okey, dapatlah kita plot kotak. So, soalan B seterusnya nyatakan bentuk taburan. So, kita nak nyatakan bentuk taburan. Kita tengok ciri-ciri plot kotak yang telah kita hasilkan. Nampaknya sungut ke kiri ni lebih besar, kan? Berbanding sungut belah kanan. So, kita kata bahawa data ini mempunyai taburan pencong ke kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak. Okey, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih.